Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami ingin membincangkan tentang persoalan mengenai nilaikan sumbangan Ibnu Khaldun tentang peradaban Islam. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yo, what's up guys? Saya Nur Zarida binti Mat Nordin dari kelas 6 atas cekal 2021. Hai guys, saya Nurin Adlina binti Farkazi dan juga dari kelas 6 atas cekal dan kami merupakan pelajar tingkatan 6 dari SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Sebelum kita mula, kawan-kawan tahu tak siapakah Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun atau nama sebenarnya ialah Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau telah dilahirkan pada 17 Mei 1332 di Tunisia. Beliau juga berketurunan Arab dari Yaman yang berhijrah ke Andalus. Beliau juga berasal dari keluarga yang elit. Bapanya seorang ulama, ahli bahasa dan pemerintah angkatan tentera. Antara hasil karya beliau ialah Al-Muqaddimah. Beliau telah meninggal dunia pada 17 Mac 1406 di Kahirah, Mesir. Antara sumbangan Ibnu Khaldun ialah yang pertama, iaitu bidang ilmu dan pemikiran Islam. Yang kedua, bidang ekonomi. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, bidang ilmu persejarahan. Yang pertama ialah bidang ilmu dan pemikiran Islam. Beliau berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Beliau memberi panduan yang terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Ibnu Khaldun berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak hasil dari keunggulan rohani dengan jasmani. Beliau merupakan pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Para sarjana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan. Pemikiran beliau sering dijadikan wacana, tema-tema seminar, bengkel, persidangan ilmiah, judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. Sebuah anugerah ilmiah yang berprestij dinamakan sempena nama beliau iaitu Ibnu Khaldun Chair of Islamic Studies di Universiti Amerika. Namanya diabdikan di dalam sebuah universiti di Jakarta, Indonesia iaitu Universiti Ibnu Khaldun. Bidang ekonomi. Ibnu Khaldun dikenali juga sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori ekonomi yang logik dan realistik. Teori yang dikemukakannya jauh lebih terdahulu daripada teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh pakar ekonomi barat seperti Adam Smith dan David Ricardo. Ibnu Khaldun telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, rajin, kerjasama dan kesederhanaan. Beliau menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Ibnu Khaldun melihat manusia sebagai memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi. Manusia perlu menjauhi perbuatan jahat, sebaliknya perlu mengikut ajaran Islam dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. Beliau juga mengemukakan teori bahawa perekonomian sentiasa berada dalam keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Menurut beliau, faktor pengeluaran seperti tanah telah tersedia. Faktor buruh masih dianggap faktor terpenting dalam proses pengeluaran. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barangan yang tetap amat perlu untuk mengawal tahap produktiviti. Yang terakhir ialah bidang ilmu persejarahan. Ibnu Khaldun merupakan ahli sejarah yang agung dalam tamadun Islam. Selain memperkaya karya-karya persejarahan dengan sumbangannya, beliau turut memperluas lingkup kajian sejarah dalam konteks yang lebih luas, iaitu melalui perubahan sosial yang berlaku dalam sesuatu masyarakat. Al-Muqaddimah ialah karya agung dalam bidang persejarahan. Selain bagi memahami corak perubahan organisasi politik dan sosioekonomi, ia juga memberi konsep sejarah yang merangkumi keseluruhan kegiatan manusia. Karya ini turut memaparkan suatu prinsip asas dalam pengkajian sejarah iaitu hukum-hukum yang menguasai proses perubahan yang berlaku dalam suatu masyarakat manusia seperti hubungan antara dengan akibat. Apabila ruang lingkup sejarah diperluaskan, motif dan cita-cita seseorang perlu dikaji dengan sifat dan keadaan sosial yang dipengaruhi oleh persekitarannya kerana konsep ini merangkumi aspek geografi dan sosiologi. Beliau turut memperkenalkan konsep pendekatan transdisiplin iaitu kajian sejarah yang dibantu oleh sosiologi dan geografi yang menyebabkan beliau dianggap pengasas persejarahan dan sosiologi moden. Beliau merupakan ahli sejarah pertama yang mengkaji segala aspek kehidupan sosial umat Islam dan menggunakan perspektif sosiologi masyarakat yang dapat memberi keterangan yang relevan kepada semua tindakan sosial manusia. Ini menunjukkan sikap kritis beliau kerana berjaya menggabungkan disiplin yang pelbagai dalam pengkajian sejarah.
Para pengkaji dan pemikir mengiktiraf beliau sebagai tokoh sarjana dan sejarawan yang dapat mengatasi sejarawan sebelumnya seperti Al-Tabari dan Al-Masudi. Ahli sejarah barat turut mengembangkan teori persejarahan beliau melalui penterjemahan kitab Al-Muqaddimah. Apa itu kitab Al-Muqaddimah? Kitab Al-Muqaddimah ialah sebuah karya agung Ibn Khaldun dalam bidang persejarahan. Ia merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang penting mengikut kata B. Lewis. Buku ini turut membantu ahli sejarah untuk menghasilkan kajian yang benar dan berilmiah. Kesimpulannya, Ibn Khaldun telah banyak menyumbang dalam peradaban Islam. Beliau sememangnya layak digelar sebagai tokoh pemikir moden kerana telah mengemukakan idea-idea yang sangat bernas dalam bidang ini. Sarjana Islam yang terkemuka ini juga sangat disegani oleh sarjana Islam serta Barat. Pandangan serta teori-teori yang diperkenalkan oleh beliau telah banyak menyumbang kepada masyarakat sehingga ke hari ini. Sekian, terima kasih kerana menonton video ini. Harap informasi ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Cop, sabar nanti dulu. Okey, bagi yang tengok video ni, jangan lupa komen, like and subscribe. Channel Cikgu Kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.